Pengajian Tinggi KPT menawarkan geran khas bagi menjalankan penyelidikan terhadap bidang kritikal yang dikenal pasti berkait rapat dengan masyarakat bagi menghadapi pasca COVID-19. Jadi ini menunjukkan bahawa hubung kait di antara ahli akademik dan juga bagaimana mereka boleh membantu kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ini. Jadi bagi berbicara lanjut mengenai betapa pentingnya ahli akademik, kita bersama dengan Profesor Dr. Irwandi Jaswir, pensyarah International Institute for Halal Research and Training INHAT, International Islamic University Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sihat, Prof, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof berada di mana ini sekarang? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, di rumah, ya. Di rumah, duduk di rumah, ya, Prof? Duduk di rumah. Baik, seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, kita memang tak boleh nafikan. Kalau sekarang ni kita berkata mengenai mereka yang berada di barisan hadapan tu, orang selalu bayangkan doktor, polis, askar, tentera ataupun media. Tapi sebenarnya mereka lupa, ahli akademik juga sama penting. Bagaimana untuk mengelakkan wabak COVID-19 ini tersebar lebih luas ataupun kajian-kajian perlu dijalankan. Pandangan Prof sendiri bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SPM, ya, RTM yang sudah menjemput. Ya, betul, saya sangat bersetuju bahawa dalam menangani COVID-19 ini semua pihak kena bersatu padu, kena bekerjasama. Apapun bidang kepakaran kita, ya, termasuklah di sini ahli-ahli akademik yang sumbangan kepada usaha-usaha menangani COVID ini tidak boleh dinafikan. Saya sangat bersetuju bahawa selepas kita melihat merebaknya wabak COVID-19, ya, mungkin sejak akhir tahun lepas, ya, dan di negara Malaysia kita lihat dalam ujung bulan 2, awal bulan 3, kita perhatikan bahawa ada satu hal yang cukup menyerlah kita perhatikan di sini ialah bahawa bidang kajian yang berkaitan dengan wabak penyakit belumlah sesuatu yang boleh menjadi apa orang kata yang kita boleh ketengahkan, ya, ketika kita menghadapi wabak yang sedemikian dahsyat. Apa yang saya maksudkan di sini ialah kita boleh menyaksikan bahawa ada banyak bidang-bidang akademik, ya, bidang-bidang kajian yang kita mungkin belum terlalu fokus dekat situ, sehingga ketika ada wabak merebak seperti penyakit, ya, COVID, virus dan segala macam yang mungkin akan datang di kemudian hari, kita masih perlu mempertingkatkan keupayaan kita. Ini yang saya lihat. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih, ya, melihat ada inisiatif dari kementerian yang memperuntukkan, ya, ada geran khas untuk penyelidikan berkaitan dengan COVID. Walaupun sebenarnya kajian-kajian yang berkaitan dengan virus semua ini pernah dan sudah pernah dibuat sebelum ini. Tapi geran yang ada sekarang lebih khas kepada COVID, ya. Di situ kita lihat bahawa ahli akademik juga memainkan peranan, ya. Mungkin kita tidak sebutlah sebagai frontliner macam doktor yang berada dekat hospital, ya, tapi sumbangan mereka, apa yang mereka boleh lakukan untuk ikut menangani COVID-19 ini patut kita ucapkan, ya, terima kasih kepada mereka. Prof sudah berada di Malaysia sejak PKP fasa atau tahap pertama dijalankan, kini sudah hampir mencapai tahap yang ketiga. Pandangan Prof sendiri bagaimana Malaysia menangani wabak ini? Saya dari awal saya sudah pernah mengatakan bahawa mungkin, ya, Malaysia boleh dianggap salah satu negara
yang cara penanganan COVID termasuk antara yang terbaik lah, ya. Dan saya rasa juga WHO juga mengiktiraf. Antara yang kita boleh lihat bagaimana kerajaan menangani COVID dekat Malaysia ialah adanya sistem kalau saya nyebut satu komando, ada satu kita boleh melihat bahawa data, resources, order atau apa pun hanya dari satu sumber yang sahih saja. Ini cukup penting. Kenapa? Data memainkan peranan yang cukup penting kalau kita ingin menangani wabak. Kalau kita perhatikan ada berapa banyak negara kes-kes dijangkiti COVID terlalu tinggi, terlalu tinggi. Tapi ada negara yang kes dia tidak terlalu banyak. Dalam zaman sekarang di mana data mainkan peranan, kita boleh ambil contoh negara Taiwan. Taiwan tu kalau kita lihat secara geografi dia terlalu dekat dengan China. Tapi kes dijangkiti di Taiwan cukup rendah, cukup rendah, dan kes kematian juga sangat rendah. Kenapa? Karena mereka data pesakit di Taiwan sebelum COVID itu masuk ke negara mereka, mereka sudah mempersiapkan. Artinya orang-orang yang punya risiko yang tinggi, mereka punya data kesihatan yang cukup valid. Dan pemerintah sudah boleh mengantisipasi apa yang mereka buat. Contohnya orang-orang yang berisiko, misalnya orang-orang yang tua, itu sudah dibuat treatment yang khas untuk mereka sehingga jumlah mereka yang dijangkiti boleh dikurangkan. Yang kedua saya lihat di Malaysia ialah kerajaan di Malaysia memberi perhatian yang sungguh serius dari PKP 1, kedua dan yang ketiga sekarang kita lihat tingkat kepatuhan dari masyarakat sudah semakin tinggi. Mungkin kita boleh sebutkan 98, 99% atau hampir 100%. Dan ini mainkan peranan untuk melihat sejauh mana keberkesanan inisiatif PKP itu sendiri. Kita berharap bahawa inisiatif PKP ini akan membawa hasil yang membolehkan kita melihat curve itu menjadi semakin menurun dan semakin menurun, angka kes-kes yang kita ni yang baru. Jadi ini yang saya boleh lakukan, di samping juga tentu ada peruntukan yang sangat besar untuk untuk daripada kerajaan yang disalurkan langsung kepada masyarakat dari berbagai lapisan, baik orang yang bekerja maupun orang yang tidak bekerja, orang yang B40, M40 dan sebagainya, semua itu mendapat perhatian yang sangat besar pada saya. Menurut saya itu sangat besar daripada kerajaan Malaysia. Baik Prof, jika kita melihat dari sudut pandang yang positif, wabak COVID-19 ni bukan sahaja memberi kesan negatif secara global, tapi sebenarnya bila kita lihat dari sudut pandang perubatan Amerikan, dia sebenarnya boleh menyatu padukan keseluruhan dunia ini. Bila kita boleh melihat China ataupun negara-negara lain mengeluarkan perubatan ataupun mengeluarkan PPE, pandangan Prof sendiri bagaimana? Saya bersetuju bahawa virus ini ialah enemy of semua orang, of the world. Jadi semua orang kena bersatu padu, tidak ada melihat sempadan negara dan sebagainya lah seboleh-bolehnya. Karena apa? Karena setiap negara itu punya strength dan ada weakness. Tidak ada satu negara yang semua benda dia boleh buat semua. Tidak ada. Mungkin dia boleh buat tapi dia mungkin tidak ada kes dekat negara itu. Boleh jadi. So sampel, for example, dalam kes epidemiologi, wabak,
sampel memainkan peranan, ya. Katalah untuk buat vaksin, you need the real sample virus, ya, infected yang sudah ada kena menjangkiti setengah masyarakat. Jadi oleh yang demikian, saya selalu mengatakan bahawa perlu ada kerjasama, ya, antara ahli-ahli akademik, para penyelidik di semua negara. Mungkin tak perlu jauh-jauh. Kita ambil negara ASEAN saja contohnya, ya. Singapura dia mungkin punya kepakaran di satu bidang, Malaysia punya kepakaran yang lain, dan Indonesia atau Thailand punya kepakaran di bidang yang lain. Mungkin kita ini boleh sinergikan, boleh bekerjasama, berkolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang boleh diguna pakai di rantau ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara pasal wabak, kita tidak boleh mengisolate satu negara itu, ya. Akan ada perpindahan, ya, karena negara ini negara serantau. Ini yang perlu kita tekankan dekat sini. Saya yakin bahawa banyak bidang-bidang, ya, yang kita perlu pertingkatkan lagi. Kalau saya menyebut ini bidang bio defense, ya. Bio defense ini bagaimana kita mempertahankan diri kita dari serangan-serangan atau ancaman-ancaman bioorganisme, ya, mikroorganisme, wabak penyakit, ya. Yang pertama contohnya ketika kes COVID ini baru mulai, kita perhatikan bahawa kita kekurangan real test, kita kekurangan rapid test. Kita tercari-cari macam mana nak import. Ya, bermakna kita tidak menyiapkan kajian-kajian kita, research kita sebelum ni yang menyiapkan untuk ada wabak semacam ini. Kita belum bercakap lagi pasal vaksin, ya. Betul. Kita baru bercakap pasal mask saja, ya. Mask, PPE, kita dah agak kelang kabut, ya, untuk mendapatkan hal. Jadi kita perlu, pada saya, ya, biosecurity, biodefense is bidang-bidang yang kita perlu perkuatkan lagi, dan kalau boleh kita bekerjasama serantau, ya, karena ada negara yang kuat, strong dekat satu bidang tapi dia mungkin ada kekurangan di bidang lain. Ya, betul. Saya setuju dengan kata-kata Prof tu. Mungkin Prof, kita boleh tutup sesi kita pada pagi ini dengan memberikan kata-kata positif ataupun semangat kepada rakyat Malaysia dan juga mungkin Indonesia agar supaya sentiasa positif menghadapi wabak COVID-19. Saya insya-Allah optimistik lah, ya. Apa yang sudah dibuat oleh kerajaan Malaysia, alhamdulillah, ya. Saya melihat bagai ada 3-4 inisiatif yang cukup signifikan pada saya melihat, ya, dan cara kerajaan menangani, ya, kes COVID ini mudah-mudahan insya-Allah akan memberi hasil yang positif untuk kita semua, masyarakat internasional yang ada dekat Malaysia juga, ya, insya-Allah. Dan dari sini mungkin kita kena ada kita tidak boleh sentiasa melihat yang negatif, ya. Satu hal yang positif dari segi ahli akademik, ya, saya melihat bahawa kita perlu memperkuatkan lagi, ya, yang nama sains, biodefense, medical biotechnology, bidang-bidang biologi dan banyak turunan-turunan dari biologi, ya. Dia kata molecular biology, epidemiologi, dan itu bidang-bidang virologi dan bidang-bidang mungkin selama ini mungkin kita agak terlepas pandang. Kita ada penekanan dekat situ tapi tidaklah memberi tumpuan yang cukup sehingga ketika kita ada wabak semacam ini, dan wallahu alam in future mungkin kita akan ada wabak-wabak yang lain, sehingga kita boleh lebih siap sama dengan negara-negara maju yang tidak yang boleh dengan cepat, ya, karena wabak kita tidak boleh menunda-nunda, ya, kita tidak boleh menangguhkan lagi kita kena buat bergerak cepat, dan di sinilah saya lihat pentingnya pembabitan ahli-ahli akademik, saintis, ilmuwan di dalam negara, ya, Malaysia.
satu lagi bahawa COVID bukan hanya masalah perubatan sebenarnya. Semua aspek juga terbabit. Ini bermakna bahawa para ahli akademik dari semua bidang ilmu pengetahuan kena terbabit, termasuklah di sini mungkin orang psikologi, orang ekonomi, how to recover the economy after the outbreak. Psikologi mungkin banyak orang yang menjadi sebab kehilangan punca pendapatan dan mungkin ada orang yang tak ready to stay at home mungkin 2-3 bulan sampai so we need this kind of knowledge orang bidang-bidang. So terima kasih, mudah-mudahan kita berharaplah wabak ini cepat berlalu dari negara ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Irwandi Jasri kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Yes, terima kasih. Jadi jaga diri Prof ya. Sama-sama. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين